Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang, ruang dapat bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kuliah diteruskan dalam satu tajuk yang sama, perisai daripada jin dan sihir, berkaitan dengan alam jin dan kaitan dengannya. Alhamdulillah, makhluk halus dan sebagainya, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada jatuhan kuasa Masjid Setia Alam. Kuliah dapat diteruskan, sama-sama berjuang. Alhamdulillah, kuliah maghrib pada hari ini kita teruskan daripada tajuk yang lepas. Pada bulan lepas kita dah dengar, saya dah kongsikan berkenaan nasihat daripada seorang ulama berkenaan dengan hikmah daripada kita ditimpa penyakit, kita ditimpa dengan ujian, gangguan makhluk halus, kita ditimpa dengan pelbagai musibah. Kenapa Allah bagi kita musibah? Kenapa Allah bagi kita penyakit? Kenapa Allah bagi kita ujian? Saya telah menerangkan dengan terperinci hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita apabila kita diuji oleh Allah. Alhamdulillah, itu kuliah yang lepas, supaya kita kuat untuk menghadapi ujian daripada Allah, supaya ia menjadi satu motivasi kepada diri kita untuk terus mengharungi ujian daripada Allah. Sebab kebanyakan bila pesakit ini terlalu lama diuji oleh Allah dengan ujian berupa gangguan makhluk halus, gangguan daripada jin, ya, mereka akhirnya kecewa dengan kehidupan mereka. Akhirnya mereka menyalahkan takdir Allah. Akhirnya maka tergugatlah iman mereka, tergugatlah iktikad mereka. Ya, ini berlaku, bukan tak berlaku. Jadi kefahaman yang lebih mendalam perlu kita dalami supaya kita terselamatlah daripada ujian ini, insya-Allah. Ya, tujuan syaitan masuk dalam tubuh badan kita hanya satu, untuk menyesatkan kita untuk sama-sama dengan mereka masuk ke dalam neraka Allah. Dia bagi kita sedikit penyakit, ya, disakitkan sikit badan kita, duduk dalam badan kita, akhirnya kita kalah dengan ujian tersebut, kita salahkan takdir. Itulah akhirnya berjayalah syaitan menyesatkan kita. Kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kita menyalahkan takdir. Asyik aku je kena. Bila nak sembuh-sembuh ni? Kenapa aku diuji macam ni? Tak sembuh-sembuh pun, dah rukyah banyak kali, dah ikhtiar macam-macam, tak sembuh-sembuh. Akhirnya kita salahkan takdir. Itulah tujuan syaitan masuk dalam tubuh badan kita. So hari ini kita pergi satu lagi tajuk juga yang amat penting, ya, supaya kita mengenali, ya, diri kita ini dekat mana, ujian kita ini tentang penyakit. Kita masuk kepada satu tajuk juga di bawah gangguan makhluk halus, iaitu tentang penyakit. Kita tengok, ya, apa yang disebut oleh Datuk Dr. Almaran Kasimin. Ya, semasa saya menadah kitab dengan beliau selama 3 tahun, ini antara perkara yang diterangkan di dalam kelas. Ini yang kita dalami di dalam kelas supaya pelajar-pelajar yang bersama dengan Allahyarham faham, ya, bila hadap dengan pesakit, berhadapan dengan pesakit, kita dapat membezakan sama ada pesakit ini betul-betul gangguan makhluk halus, sama ada penyakit ini, pesakit ini adalah penyakit fizikal. Dan kita tengok juga
pesakit ini telah diuji dengan kedua-dua sekali, ya, fizikalnya pun kena, gangguan makhluk halus pun ada. Jadi Tuan Guru Dr. Amran Simin dia ajar kita membezakan simptom-simptom dia, diagnos dia. Oh, ini hanya penyakit fizikal, boleh rujuk kepada hospital, boleh terus kepada hospital dan kita bantu dengan ruqyah. Ini penyakit gangguan makhluk halus, memang kena diruqyah, perlu dibantu dengan ruqyah. Ini penyakit fizikal dan ada campur tangan gangguan, jadi perlu diruqyah dan rujuk kepada doktor. Kedua-dua sekali kena. Jadi insya-Allah hari ini kita pergi kepada tajuk ini. Ya, saya dapat tajuk ini kalau belajar dengan tuan guru tu 3 tahun, ini 2 tahun setengah. Kita terus melompat kepada tahun yang kedua, tambah lagi setengah tahun. So kita melompat, alhamdulillah, tak apa. Yang penting kita faham supaya kita terselamat daripada tipu daya syaitan. Okey. Jadi apa yang Dr. Amran Kasim sebut, penyakit ini terbahagi kepada 3. Pertama, memang penyakit daripada masalah kecederaan ataupun masalah fizikal. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh rohani kita, ada campur tangan gangguan makhluk halus. Yang ketiga, penyakit berkaitan fizikal berserta dengan gangguan makhluk halus. Kalau kita tengok pula kitab dalam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Tibbun Nabawi, ya, beliau menyebutkan sakit ini terbahagi kepada 2. Diringkaskan lagi, fizikal dan rohani. Dibahagi kepada 2 sahaja. Jadi Dr. Amran Kasimin dipecahkan kepada 3 dan ia terbukti memang ianya berlaku. Nanti kita bagi contoh sekali. Okay, kalau kita tengok kajian dia daripada tanda-tanda sihir dan kekuatan roh mengatasinya pada muka surat 85 hingga muka surat 91. Okay, daripada surat 85 91 daripada kajian dia menceritakan tentang pembahagian penyakit ini. Kita tengok kepada penyakit berkaitan dengan fizikal. Penyakit fizikal ni kita boleh tengok banyak sebab lah. Yang pertama, kemungkinan ia daripada pemakanan kita juga. Bila kita tersalah makan, terlalu banyak toksik masuk dalam badan kita, kita mudah kena penyakit. Ya, ada pesakit yang datang ke pusat rawatan, dia tersalah ambil suplemen. Dia ambil suplemen untuk menguruskan badan. Ambil sebab nak kurus terlalu cepat. Seorang wanita umur 22, 23 macam tu, awal 20-an. Apa yang berlaku dekat beliau? Kena penyakit buah pinggang, perlu dialisis. Sebab dia ambil suplemen yang tidak mengikut cara yang betul. Suplemen yang digunakan ni, kalau doktor sebutlah, saya tanya doktor suplemen ni macam mana, isi kandungan dia, produk ini sangat berbahaya. Kita boleh istilahkan dia sebagai produk sampah. Tu doktor, saya jumpa doktor, saya tengok ubat, saya tanya doktor ubatnya apa sebenarnya? Ini kalau makan dah tempoh sebulan, buah pinggang boleh rosak. Betul. 20 budak ini 21 tahun, tak sampai sebulan pun makan, dia kurus, memang turun berat badan, akhirnya perlu dia dialisis. Kedua-dua pinggang, buah pinggangnya mengecut. Itu berkaitan dengan pemakanan. Kita kena jaga pemakanan kita, pastikan apa yang masuk dalam badan kita adalah yang terbaik. Ya, halalan thayyiban, halal lagi baik. Okey. Yang kedua, kecederaan anggota badan. Kita aksiden, ya, tersepak ke luka dan sebagainya. Juga itu satu masalah daripada fizikal berlaku. Ya. Pengalaman saya ketika di Meru dulu, ada seorang ni waktu raya, apa yang berlaku, budak ni dia buka pintu, dia nak masuk ke dalam kereta, dia buka pintu, kepala dia terantuk kepada bucu pintu tu, akhirnya luka berdarah. Okey, ini masalah fizikal. Sepatutnya kena pergi hospital atau klinik untuk jahit lah, untuk berhentikan darah tu. Tapi kebetulan dia lalu depan klinik Darusshifa. Kebetulan dia berhenti, dia lalu kat situ, dia berhenti dan dia tengok ada nombor telefon, dia minta tolong. Sebab dia cemas tengok anaknya darah dah meleleh. Jadi kita kebetulan ada kat kawasan tu, kita singgah, kita pergi. Bantulah apa yang patut. Kita ruqyah, bacakan doa, pegang dekat bahagian yang luka, dengan izin Allah berhenti darah tu. Cepat-cepat pergi ke hospital. Pun boleh kecederaan daripada anggota badan kita. Itu salah satu masalah fizikal. Yang seterusnya keracunan. Ya, banyaklah kadang-kadang kita ini kalau belajar dalam bab perawatan Islam,
keracunan ini boleh terbahagi kepada dua. Yang pertama, keracunan memang disebabkan salah makan, racun yang termasuk dalam badan kita. Yang kedua, yang dipanggil racun sebagai santau. Santau ini adalah sejenis racun yang boleh membunuh dalam tempoh yang panjang. Ya, termasuknya kalau kita termakan santau tu, dia ambil masa yang agak lama, biasanya tempoh 3 bulan ke atas, akan memakan diri kita, boleh melibatkan nyawa kita. Ya, banyak pesakit yang kita jumpa yang menyembur darah dia, bila kita rawat, ruqyahkan, bersembur darah keluar daripada mulut. Kadang-kadang darah itu boleh kita tengok, kita masukkan dalam cawan, separuh cawan darah tu ada, boleh keluar daripada perut. Kita tak tahu mana darah tu keluar. Bila pergi hospital, doktor tengok tak ada apa luka pun daripada dalam badan dia. Tak ada keluka, tak ada penyakit. TB tak ada, tapi dia batuk berpanjangan, akhirnya boleh keluar darah. Itu salah satu tanda racun santau yang ada di dalam badan. Ada satu kes juga berlaku di kawasan Tapah. Hentian Tapah ini saya boleh beritahu, hati-hatilah. Siapa yang biasa pergi keluar, ya, pergi ke hentian Tapah, bacalah doa-doa pelindung. Bismillahirrahmanirrahim, ke kalimat tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca kalimat tammah ini sebab kebanyakan pesakit yang saya jumpa terkena dekat kawasan tersebut. Bila dia makan, tiba-tiba tersedak, pegang le langit dah kebal, langit dah tak rasa dah. Saya suruh lidah tu pergi dekat le langit. Kalau rasa geli le langit tu lagi, alhamdulillah, itu bukanlah daripada santau. Tapi bila dia dah mula pegang kepada langit tu, dah rasa kebas, cepat-cepatlah cari perawat. Kemungkinan dah terkena. Dia akan tersedak, batuk berpanjangan, bisa-bisa badan, rasa nak demam. Itu peringkat awal. Lama-lama batuk itu sukar nak sembuh, batuk itu berpanjangan. So hati-hati, ya. Keracunan. Seterusnya, kadang-kadang kesan sampingan ubat. Bila kita makan ubat terlalu lama tanpa nasihat doktor pun boleh menyebabkan kecederaan kepada anggota badan kita. Akhir sekali, apa yang Dr. Amar Qasimin sebutkan, salah satu menyebabkan fizikal kita jadi masalah, antaranya jangkitan kuman seperti bakteria dan virus. Ini kita dah pernah rasa lah. Duduk ICU sampai 9 hari, kena virus COVID-19 tu. Masya Allah, sakit yang amat sangat. Memang sakit. Siapa yang dah rasa stage 4, stage 5, azab dia memang sakit. Bukan hanya tak boleh nafas, seluruh tubuh badan kita sakit. Nak gerak jari-jari ini pun sakit. Jadi ini antara punca gangguan fizikal pada badan kita. So kita dah tahu, tak semua penyakit datang daripada jin. Tak semua. Okey? Banyakkan, ya, kadang-kadang orang datang, ya, bila datang pusat rawatan, ustaz, saya diganggu oleh jin. Bila kita diagnos, kita tanya, tak ada simptom. Memang 100% masalah fizikal, tapi dia nak juga kita cakap ada jin. Sebab perawat-perawat yang kata ada jin, perawat kata ini sihir, perawat kata ini dah terkena, ya, ketegur dan sebagainya. So kita kena tahu diagnos pesakit ini supaya tidak tersilap. Ya, banyak kes kita jumpa, antaranya yang darah tinggi. Bomoh kata dia kena sihir, doktor kata dia darah tinggi. So bomoh ini hentikan ubat darah tinggi, hentikan 2 minggu, akhirnya tumbang, pecah darah dekat kepala dia. Ya, darah dia terlalu tinggi, tumbang, akhirnya stroke. Bukan minor, jadi major stroke. Tinggal biji mata dia boleh bergerak. Tu sekiranya kita tersilap diagnos, kita mengambil campur tangan doktor di hospital, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Hati-hati. Kalau doktor dah diagnos, doktor pakar dah beritahu kita ni masalah tersebut, kita terima je lah, redha. Dan kita ikhtiar juga cara ruqyah. Jangan tinggalkan kaedah ruqyah. Okey? Itu yang pertama, gangguan daripada sudut fizikal, ya, masalah penyakit daripada sudut fizikal. Yang seterusnya, kategori penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Okey? Buktinya ada gangguan jin ini di dalam Al-Quran. Kalau kita buka kajian yang dibuat oleh Khadir Ahmad, Profesor Khadir Ahmad, ya, tentang jin ini, tentang sihir ini, Allah sebut sebanyak 49 kali. 49 kali perkataan sihir di dalam Al-Quran.
Kalau kita lihat juga sihir ini pasti ada campur tangan jin, makhluk halus. Pasti. Dia tidak boleh berlaku dengan sendiri. Jadi terbukti yang pertama di dalam Al-Quran sendiri menyebut sebanyak 49 kali. Yang kedua, ya, kisah daripada Nabi SAW itu sendiri disihir oleh Labid bin Asam. Okey, berlaku oleh Nabi kita sendiri disihir oleh Labid bin Asam. Nabi juga ajar bagaimana kaedah merawat sihir tersebut. Itu berlaku. Yang kedua, Nabi diganggu jin ketika solat. Nabi cekik jin tu nak ikat pada tiang masjid. Nabi lepaskan semula. Hadis daripada Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Jadi bila Nabi sendiri cerita dengan hadis yang sahih, kita kena beriman bahawa ketika itu Nabi pernah diganggu oleh jin ketika solat. Seterusnya, kisah syaitan, ya, pernah mencuri harta zakat, ya, hadis riwayat Bukhari juga, hadis yang sahih. Ya, dia menjelma sebagai seorang pemuda masuk ke dalam harta tempat penyimpanan harta zakat, dicuri. Yang bestnya pula, kisah ini berlaku pada bulan Ramadan. Orang kata bulan Ramadan tak ada gangguan. Tak ada gangguan, tak diganggu lah orang ni, orang-orang biasa kena gangguan ni dah stop ketika bulan Ramadan. Tak. Kisah ini membuktikan bahawa gangguan jin masih boleh berlaku ketika Ramadan. Boleh. Ya. Sebab kisah ini jin itu bertukar menjadi manusia biasa, curi harta zakat dan ditangkap. Jadi berlaku pada bulan Ramadan. So jadi kita kena tahu bulan Ramadan juga kita boleh diganggu oleh jin. Okey, itu hadis riwayat Bukhari. Seterusnya kisah seorang pemuda mati. Pemuda mati disebabkan dia membunuh seekor ular di rumahnya. Okey, kisah ini daripada tak silap saya pada perang Khandaq. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk keluar daripada perang tersebut. Dia selepas berehat, dia nak balik, nak tengok isteri dia. Nabi kata bawa sekali senjata untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia nampak isterinya berada di luar rumah. Jadi ditanya isteri dia, kenapa kamu ada kat dalam rumah? Dia kata ada seekor ular di dalam rumah tersebut. Dia masuk, dia nampak ular tu, akhirnya dicantas ular tu sampai mati. Macam mana ular tu mati? Dia mati seperti ular tersebut. Ular tu mati dan dia pun sama-sama mati. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Pemuda ini pun mati semacam mana ular tu mati. Ini menunjukkan jin boleh dengan izin Allah memberi kesan kepada badan kita. Boleh berkesan, boleh menyebabkan kematian kepada manusia, boleh. Dia boleh gaibkan manusia, dia boleh hilangkan manusia, boleh. Dia boleh memberi mudarat kepada manusia dengan izin Allah. Kisah ini berlaku. Kisah ini berlaku yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bagaimana pemuda itu potong ular tersebut, cantas ular tu mati mengelupur. Macam tu juga pemuda ini mati. Dibawa kepada Nabi. Nabi cerita ada sekumpulan jin membalas dendam kepada pemuda ini kerana membunuh ahli keluarganya. So jin boleh memberi kesan kepada kita tak? Boleh. Kerasukan dan resapan jin dalam tubuh manusia adalah satu perkara yang hakikat. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Taymiyah menyebutkan syaitan boleh meresap ke dalam tubuh badan manusia yang boleh menyebabkan kerasukan, hilang pertimbangan, kita tak sedar apa yang berlaku. Ya, pernah saya berlaku satu kes baru-baru ini, sebelum saya terlupa nak kongsikan sebab ia saya rasa sangat penting. Ya, seorang makcik lebih kurang 50-an, seorang makcik umur dalam 50-an datang ke pusat rawatan dalam keadaan mengheret kakinya lah, merangkak, diseret kaki dia sebab terlalu berat dia kata kaki dan sangat sakit. Dia dah pergi buat MRI, doktor kata dia sihat, tak ada penyakit dengan kaki dia. Okey, tak apa, kita diagnos, kita tanya dia, makcik dah berapa lama sakit ni? Lebih kurang 3 bulan ke 4 bulan, dah pergi hospital, doktor kata saya sihat. Okey, makcik kena terus terang dengan saya, sebelum datang sini apa ikhtiar makcik untuk cari kesembuhan ni? Dia diam sekejap. Saya tanya lagi, saya desak, cuba cerita makcik. Kalau makcik tak cerita, saya tak tahu dan saya tak boleh nak bantu.
barulah dia buka mulut. Dia cakap dia pernah mandi dengan air longkang. Siapa yang bagi? Anaknya. Anaknya kata, ambil sedikit air longkang, campurkan dalam mandian. Allahu Akbar. Sakitnya sembuh tak? Tak sembuh. Makin teruk, makin bertambah teruk. Ya, dia ambil nasihat daripada anak dia sendiri. Anak dia suruh ambil air longkang, dia kata jangan air longkang yang kotor tu, ambil air longkang yang jernih. Kita sanggup ke nak mandi air longkang walaupun ia jernih, daripada sumbernya adalah longkang. Perkara tersebut adalah diharamkan dalam perubatan. Dalam perubatan sekiranya ia haram, Nabi kata dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, tidak akan mendatangkan kesembuhan sama sekali. Tak akan sembuh dengan perkara yang haram. Makcik ni gunakan juga sebab nak sembuh. Dia ambil air longkang tu, dicampur dalam mandiannya dan dibuat mandi. Allahu Rabbi. Saya terkejut, giling kepala. Tak apalah makcik, makcik duduk, kita rukiahkan. Kita rukiah 10 minit lebih kurang, makcik tu tumbang, separuh sedar. Bila dalam keadaan macam tu, kita tak banyak tanya, kita ambil sejadah, libas kat kaki dia. Kita bacalah apa-apa ayat yang keluar daripada ilham ketika tu. Saya ingat ayat tu, hafaztum annama khalaqnakum abasa, hinggalah habis. Sambil baca, sambil libas kaki dia, boom. Makcik tu terus sedar. Tu dia macam terkejut. Dia boleh bangun, dia terus jalan. Dia rasa pelik. Alhamdulillah, ringan. Kaki dia rasa macam tak ada apa-apa dah. Boleh jalan dengan izin Allah. Tak perlu seret dah kaki dia. Tak perlu pun guna air longkang. Okey, dia salah kaedah. Kadang-kadang sebab nak sembuh, dia dah tak kisah asal sihat, dah tak tahan sangat, dia kata sakit. Jadi digunakanlah kaedah air longkang tersebut. Hati-hati, ini kes kedua saya dapat sepanjang tempoh merawat pesakit. Dalam hidup saya, ini baru kes kedua saya dapat menggunakan air longkang. Dulu yang pertama, seorang isteri bagi minum kepada suami dia untuk menundukkan suami dia, supaya suami dia dengar cakap dia, supaya suami dia tak cari orang lain. Ya, dia dengar kawan dia bagi tahu, ambil sedikit air longkang, tak perlu jampi, masukkan dalam minuman dia, bagi minum. Akhirnya yang sakit bukan suami, yang sakit isteri. Suamilah yang bawa pergi berubat merata-rata. Tu yang berlaku. Syaitan sangat suka perkara-perkara macam ni. Jadi hati-hati, ya. Janganlah buat perkara-perkara yang pelik-pelik, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Ia boleh memberi mudarat yang sangat teruk. Pesakit ni jadi macam mana? Dia tak boleh kawal kemarahan dia sampai nak bunuh anak dia. Ya, anak dia masih kecil waktu tu, dia kata nak ketuk kepala anak dia dengan botol kicap. Dia cuba kawal marah dia dengan cara dia lukakan jari dia, dia sedut darah dia sendiri. Bila dia sedut darah dia sendiri, maka kuranglah kemarahan dia. Dia jadi cool down selepas sedut darah dia sendiri. Itu yang berlaku kesan dia apabila dia nak menundukkan suami dia menggunakan air longkang. Itu yang lama lah. Yang terbaru ni, dia mandi dengan air longkang sebab kaki dia tak boleh jalan. Na'udzubillah. Hati-hati, tak ada kesembuhan kepada perkara yang haram. Okey, kalaulah benda itu kita dah tahu benda tu haram, pelik, najis, ada kaitan dengan perubatan-perubatan sihir, tinggalkan serta-merta dan jauhi. Okey, itu contoh yang berlaku. Seterusnya, fizikal berserta gangguan. Ya, bila masalah fizikal ini ada serta dengan gangguan, kita dapat diagnos dia dengan mudah, insya-Allah. Ya, kadang-kadang penyakit kita itu biasanya boleh sembuh dengan makan ubat, tapi bila kita dah makan ubat pun masih tak sembuh. Doktor dah bagi ubat ni, insya-Allah ubat ni cukup kuat untuk melawan penyakit tersebut, untuk mengawal penyakit tersebut, tapi tak juga beri kesan. Cari perawat. Biasanya penyakit sebegini ada campur tangan gangguan. Sebagai contoh, ada pesakit dia aksiden, tangan dia patah. Tangan dia patah. Bila dah simen semua, tapi dia masih rasa bisa tangan dia tu masih sakit. Walaupun dah disimen, walaupun dah berbulan, dah boleh sembuh tangan dia, tapi dia masih merasakan ada bisa di tangan dia. Sakit di tangan dia tu, tak boleh masih nak gerakkan jari. Cari perawat dan rukiahkan. Biasanya sangkut. Adalah campur tangan gangguan makhluk halus.
Biasanya saya boleh bagi 90% sangkut dengan gangguan makhluk halus. Itu contoh. Bila kita dah rawat cara hospital masih tak sembuh, malah makin teruk, cari perawat ruqyah untuk dibantu. Jangan dibiarkan. Itu contoh fizikal bercampur gangguan, ya. Kebanyakan pesakit kanser yang kita jumpa biasanya ada campur tangan gangguan. Kanser otak, kanser dalam perut, kanser rahim, ya, breast cancer. Kebiasaannya kalau dia cepat merebak, tiba-tiba aktif terus kepada stage 4, sedar-sedar dah stage 4, doktor kata perlu kena, ya, pergi buat rawatan kemoterapi segera. Cari perawat juga untuk dibantu. Ya, ada kes yang saya pernah jumpa, ya, dia kena kanser di bahagian dalam perut, budak lebih kurang umur 18 tahun, dah operate, dah buang, masih ada lagi. Doktor kata jangka hayat dia lebih kurang 3 hingga 4 tahun sahaja. Dia daripada pengalaman doktor kata hidup dia ni boleh bertahan lebih kurang 3 atau 4 tahun sahaja. Dicuba kaedah ruqyah. Selain dia pergi kemoterapi, dia juga ikhtiar cara ruqyah. Dengan izin Allah sampai sekarang sihat walafiat. Walaupun kanser itu masih ada, dia boleh bekerja, dia boleh cari duit. Tu dengan izin Allah. Dengan izin Allah sangat membantu. Biasanya ada gangguan. Bila kita rawat memang ada gangguan. Gangguan ini boleh menyebabkan kanser tersebut merebak dengan cepat, dengan lebih aktif. Jadi aktif, sangat aktif. Bila kita ruqyahkan dengan izin Allah sangat membantu. Okey, ada juga seorang pesakit HIV positif. Dia dah positif HIV. Okey, alhamdulillah bila diruqyah, virus ini tidur walaupun masih wujud dalam badan. Masih ada dalam badan tapi tidak aktif. Tidak aktif dah. Dia boleh bekerja seperti biasa, ya, tahap kesihatan dia macam orang biasa. Tapi bila kita buat test darah biasanya positif HIV. Okay? Dia tak kenalah TB, dia tak kena eczema, tak kena, diselamat dah, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, itu dengan izin Allah diselamat. Dia ikhtiar juga cara ruqyah dengan izin Allah, walaupun virus itu masih ada, dia tidak aktif. Boleh, jangan, ya, kita kalau diuji dengan satu penyakit yang betul berat, jangan kita putus harapan, teruskan dengan ikhtiar. Cari perawat, ya, yang betul-betul mengikut syar'i, biiznillah boleh sembuh. Jangan takut, ya, teruskan ikhtiar. Kita tengok juga, ya, bila kita dah tengok, rupanya kebanyakan penyakit yang kita jumpa biasanya bila dah terlalu lama sakit, bila dah terlalu teruk, biasanya ada campur tangan gangguan. Dr. Amran Kasimin sekali lagi buat satu kajian. Dia tengok kenapa kita ini mudah sangat diganggu oleh jin, ya. Kenapa kita mudah sangat, ya, kena sihir, mudah. Kita tengok apa kajian jumpaan oleh Dr. Amran Kasimin ini. Okey, yang pertama, biasanya bila diri kita ini lemah, kita mudah dimasuki oleh gangguan makhluk halus. Punca yang pertama yang beliau sebutkan adalah kecederaan pada fizikal kita. Ya, macam saya sebutkan tadi, bila dia aksiden, tangan dia patah, ketika jatuh tu kadang-kadang ketika itu ada gangguan. Ada gangguan makhluk halus. Dia masuk dalam badan, diganggu sistem perjalanan darah kita, diganggu sistem dalam badan kita, boleh menyebabkan sakit kita berterusan. Itu yang pertama, kecederaan daripada sudut fizikal kita. Ada pesakit kita, dia sebelum aksiden, dia kata dia nampak ada orang melintas. Dia daripada pandangan mata dia nampak orang melintas. Akhirnya dia jatuh, dia tak sedar, dia meracau-racau. Itu saya berlaku dekat klinik, People Clinic dekat Pekanbaru. Dia call, minta sedarkan pesakit ni bila dia meracau-racau. Datang ke klinik dalam keadaan meracau-racau. Ya, dia aksiden, dia jatuh, dia meracau. Bila kita ruqyahkan, dia sedar. Dia cerita masa sebelum dia jatuh ni, sebelum tu dia nampak ada orang melintas. Dia elak orang tu, akhirnya dia jatuh. Rupanya orang tu dah masuk dalam badan dia. Itu yang berlaku. Kecederaan daripada sudut fizikal. Yang kedua, antara punca ketahanan diri kita lemah, mudah diganggu oleh makhluk halus, roh yang sakit atau lemah kerana iman yang lemah. Antara sebabnya roh kita sakit ini terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Hari-hari kita lakukan maksiat tanpa kita bertaubat, tanpa kita istighfar kepada Allah. Kita manusia, saya akui, memang sentiasa melakukan kesilapan. Kita sentiasa melakukan dosa-dosa.
Tapi kita cepat-cepatlah istighfar, minta ampun kepada Allah, supaya kita ada kekuatan diri kita. Bila kita semakin leka dan semakin jauh dengan Allah, maka kita sendiri membuka ruang diri kita untuk dimasuki oleh makhluk halus ini. Banyak kita jumpa bila orang itu ketagih dadah, ketagih zina, ketagih judi. Bila kita ruqyah, memang ada benda dalam badan dia, sampai dia tumbang jatuh, menangis-nangis tak tahu sebab apa. Dia kata, saya tak boleh kontrol, saya nak menangis, saya tak boleh kontrol, kenapa saya nak tumbang ni. Rupanya ada benda yang membisikkan dalam hati dia supaya terus melakukan maksiat ini. Dia bagi kita, ya, dia simpan dalam otak kita supaya terus ambil dadah ni, ambil jadi ketagihan. Jadi bila ada perkara ini, jangan tinggalkan ruqyah untuk dibantu. Sangat membantu dengan izin Allah. Ya. Pesakit itu kata, saya cuba dah ustaz, saya dah cuba nak berhenti tapi tak boleh. Saya dah cuba, saya dah cara macam-macam dah. Rupanya memang selagilah makhluk itu ada dalam badan, selagi itulah sukar untuk dia berhenti. So jadi jangan tinggalkan kaedah ruqyah. Seterusnya, amalan memuja jin dengan sengaja atau tidak sengaja. Kadang-kadang kita pergi berubat, kita tak tahu orang yang kita jumpa ini apa amalan dia. Asalnya kita sakit fizikal, jumpa perawat yang salah, ditransfer jin itu masuk ke dalam pesakit ini. Elok-elok tak ada gangguan makhluk halus, jadi ada gangguan, jadi ada jin dalam tubuh. Ya, pesakit tak buat pun pemujaan tu, tapi perawatnya sebelum merawat pesakit dah buat dah pemujaan ini tanpa kita sedar. Ada pesakit yang diberikan amalan-amalan tertentu. Dia kata, tak apa, baca je, jampi ini tak salah, doa ini tak salah. Bila kita tengok, ya Allah, ayat Quran itu diterbalikkan, ayat Quran ini ditambah-tambah. Itu juga jadi satu masalah. Ya, dia bagi amalan-amalan yang pelik kepada pesakit, daripada tak ada gangguan makhluk halus, jadi benda jadi masalah, gangguan itu boleh datang kepada pesakit ini. Akibat tersalah pilih rawatan, ya, perawat ini bagi amal yang salah, tanpa kita niat pun untuk memuja jin, kita telah buat pemujaan jin. Itu berlaku. Datang ke pusat rawatan, ini amalan yang dibagi. Ada 3-4 buku datang ke pusat rawatan tu. Ini amalan yang perawat ini bagi, disuruh saya baca. Kita baca, ya Rabbi, ya Allah. Jampi yang, ya Allah, saya tak tahu nak cakap lah. Ayat Quran itu berterabur, dia berhentikan pada wakaf yang tidak sepatutnya. Ayat itu jadi tergantung, kan mengubah ayat Al-Quran. Elok-elok tak ada masalah, jadi masalah besar kepada pesakit ni. Hati-hati jumpa perawat. Kalau rasa benda itu meragukan, serta merta tinggalkan. Kita sebenarnya ada naluri yang boleh kita baca. Kita tengok, ini pelik, tinggalkan serta merta. Cari orang yang faham bahasa Arab, yang boleh bahasa Arab, suruh dibaca. Betul ke tak betul apa yang dibagi? Kalau lagi confused, kalau berani lagi, tanya orang yang bagi, ini apa benda sebenarnya ni? Kalau dia kata ini rahsia, tinggallah serta merta. Benda ni tak apa, amal je, guru saya bagi, amal saja, jangan takut. Kalau dia sendiri tak boleh jawab apa yang dia bagi, tinggalkan serta merta, jangan ambil. Sangat berbahaya. Okey, berubat dengan yang berdamping dengan jin. Ya. Kita kadang-kadang tak perasan orang yang kita jumpa itu memang dah ada pendamping dia. Berlaku seorang pesakit, dia pergi ke mana? Pergi ke Medan. Dia sakit dalam perut, dia salah makan, sakit perut, pergi satu masjid. Kat kawasan masjid tu ada seorang perempuan tunggu. Okey, seorang perempuan tunggu. Dia bagi khidmat untuk mengurut. Dia kata, nak mengurut tak? Dia kata, okey, tak apalah, boleh juga. Bila tengah urut tu, dia cakap, yang urut ni bukan saya, yang urut ni nenek saya. La haula wala quwata illa billah. Nenek dia urut. Nenek mana ni? Nenek yang berdamping dengan dia. Balik ke Malaysia, ya Allah, makin teruk. Malam tak boleh tidur, ya, mengigau, mimpi yang bukan-bukan, sakit dalam perut dia, cari berit bertambah teruk. Pergi ke hospital sampai dah cucuk ubat pun masih sakit perut lagi. Bila ruqyah, itu yang berlaku. Keluar nenek tersebut. La haula wala quwata illa billah. Dia tak ada niat pun, ya, nak pergi berjumpa bomoh, tapi ada orang offer nak urut.
Okey, nak urut lah urut. Yang urut ni bukan saya, yang urut ni nenek. La haula wala quwata illa billah. Nenek mana pula? Rupanya nenek itulah pendamping kepada tukang urut ini. So hati-hati. Kadang-kadang gangguan ini juga yang terakhir boleh datang kepada kita atas faktor usia kita. Bila usia kita semakin meningkat, ya, kekuatan badan kita semakin lemah, syaitan ini makin kuat dugaannya, makin kuat ajakannya, makin kuat gangguannya, supaya kita terus sesat daripada jalan yang benar. Dia akan datang kepada kita dengan pelbagai cara. Ya, syaitan akan datang bila faktor usia semakin, ya, meningkat, selagi dia akan makin kuat gangguan dia. Banyak pesakit kita, ya, dalam keadaan lemah, ya, terbaring. Diorang kata ini saka-saka. Tak. Ya, kadang-kadang bukan dia ada saka pun. Memang ketika lemah itulah gangguan itu datang. Ada pesakit meracau-racau, ya, dah memang usia dia dah lanjut 80 lebih dah umur dia, atas katil bila malam je tak boleh tidur meracau-racau. Bila malam je meracau-racau, menjerit-jerit macam budak-budak, jadi kanak-kanak. Bila kita cek, diorang kata, ustaz, mungkin saka keluarga saya kot, mungkin ada roh hantar sihir kat dia ni. Tak. Bila kita diagnos, tak. Bila dalam keadaan macam tu, biasanya memang datanglah jin untuk menyesatkan dia. Okay, dengarkan dia Quran, ya, bagi semangat dekat dia, insya-Allah dia kuat. Ya, banyak kadang-kadang kita tersalah anggap ini sihir, ini saka. Kita buat tuduhan melulu. Tuduhan yang melulu, sangat-sangat, ya, sedih kalau kita dengar. Kita tuduh orang yang dah meninggal dunia melakukan perkara syirik kepada Allah. Kalau kita tak pasti betul ada saka, jangan sebutlah saka. Ya, banyak perawat dia tersilap. Ini saka, ini sihir. Tanpa diagnos yang betul, akhirnya kita buat tuduhan yang melulu, tuduhan yang tidak berasas. Main menuduh aja, main sebut je ini sihir. Kau dah terkena sihir ni, mana tahu aku ada kelebihan, boleh nampak, boleh rasa. Dia menggunakan perkataan kelebihan. Tak semua orang dapat kelebihan ini, orang-orang tertentu je ada. Dia boleh nampak, kat belakang kau tu ada nenek ikut. Tanya dia balik, mana kau tahu? Aku dah daripada dulu, daripada kecil aku boleh nampak. Tu kat masjid, kau nampak tak? Yang duduk ramai-ramai beribadah kepada Allah, yang duduk dengar kuliah, tak nampak? Tak, kau tipu je. Sepatutnya kalau boleh nampak yang duduk belakang ni nenek, dalam masjid ni pun dia boleh nampak. Kenapa dia nampak nenek itu saja? Yang nampaknya nenek saja. Yang duduk dalam masjid ni, yang sedang beribadah, sedang zikir, sedang baca Quran, tak nampak pun. Yang duduk makan tepi longkang, dekat tong sampah, dekat sinki, tak nampak. Yang nampak kat belakang nenek tu je. Sudah. Jangan percaya. Jangan percaya. Kadang-kadang kita terbawa-bawa. Kawan aku cakap aku dah ada dah ni. Kat belakang aku, kita pula ada simptom-simptom. Patutlah. Patutlah aku rasa berat belakang ni. Dah mula kait dan kita cari. Aku ada pendamping. Yes. Kita pula bangga. Ada yang bangga. Alhamdulillah aku ada orang ikut, ada orang jaga. Jaga. Itu bukan nak menjaga, tapi nak menyesatkan. Boleh sesat. Hati-hati, dia akan bisik kat kita. Mungkin hari ni kita okey, satu masa dia akan sesat dan merosakkan kita. Okay? Kalau dia nak tolong pun kita, bukan dalam keadaan kita tahu. Kita tak tahu pun dia tolong kita. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia munculkan diri dia, tiba-tiba malam kita tengah tidur, kita mimpi dia datang. Akulah penjaga kamu, jangan takut, saya akan halang sihir-sihir yang ada, ya, yang siapa-siapa nak buat jahat dengan kamu, aku akan lindung. Kita seronoknya. Seronok. Hati-hati, itu semua talbis iblis, belitan iblis. Kalau dia nak tolong pun tak payah bagi tahu, duk diam-diam buatlah kerja dia. Kalau datang beritahu dia nak tolong, dia lah tok syekh itu, tok syekh ini, hati-hati, itu semua permainan syaitan. Dia tak boleh campur tangan urusan manusia. Dia ada hal dia, kita ada hal kita. Dia ada tanggungjawab dia, kita ada tanggungjawab kita. Dia juga dibebankan dengan syurga dan neraka, pahala dan dosa. So dia tahu, dia tak perlu campur tangan urusan tangan manusia. Dia buatlah kerja dia. Ya, kadang-kadang orang ini bangga bila dia tahu
dia ada pendamping. Elok-elok tak ada pendamping, dia cari pendamping pun ada. Nak jadi hebat, nak jadi kuat, nak ada satu perkara luar biasa, dia cari pendamping. Itu lagi masalah. Itu lagi masalah besar. Datang ke pusat rawatan, ya Allah, kalau datang saya ada buat satu galeri saya sendiri, orang-orang yang nak cari pendamping ni, dia beli batu-batu cincin yang berkhadam, dah letakkan khadam dalam batu cincin, dalam tali pinggang, ya, dalam keris. Ada seorang pesakit, dia tukang urut. Menarik kisah ni, dia tukang urut. Apa yang berlaku tukang urut ini, sebelum nak mengurut, dia akan pegang keris dia. Okey, sebelum dia nak berurut, dia akan pegang dulu keris dia. Dia pegang keris dia, and then barulah dia urut orang tersebut. Apa tujuan dia pegang keris tersebut? Kita fikirkan, mesti ada sebab, ya. Guru dia kata, keris ini ada orang yang menjaga, nanti dia tolonglah ketika mengurut. Patutlah urut dia sedap semacam. Rupanya sebelum mengurut, dia pegang keris tersebut. Itu yang berlaku. Hasan. Azan ya?
La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kesambung sedikit lagi. So, jadi kita dah tahu sakit ini boleh terbahagi kepada 3. Yang pertama fizikal, yang kedua berkaitan dengan rohani atau gangguan makhluk halus, yang ketiga ya bercampur, fizikal campur gangguan makhluk halus. Jadi insya-Allah ya kita bagi tips sebelum mana-mana kita nak pergi mana-mana perawat ya, selain daripada hospital, kita tahu keadaan itu mungkin complementary ataupun tradisional, ataupun kita nak pergi mengurut, hati-hati. Okey, kita baca dulu apa-apa yang biasa kita amalkan sebelum kita bergerak pergi berjumpa dengan orang tersebut. Kita baca ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali. Lepas tu kita baca kalimat tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca 3 kali. Okey, baca ayatul kursi, baca 3 kul, baru kita bergerak. Kita pergi, moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, mana tahu dengan izin Allah dalam perjalanan kita tiba-tiba tayar kita bocor ke, tak jadi nak pergi, ketika itu Allah halang kita insya-Allah. Walaupun kadang-kadang dia nak menggunakan keadaan sihir kepada kita, insya-Allah kita boleh terlindung dengan izin Allah, taklud dengan izin Allah. Jadi hati-hati. Okey, insya-Allah moga-moga perkongsian ini dapat memberi sedikit ya manfaat kepada kita, supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita sentiasa dalam penjagaan Allah, kita ya daripada kita selamat daripada gangguan makhluk halus ini insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.